Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdullah Rasulil Amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bi khair wa ba'd. Saya hormati lagi saya kasihi saudara moderator yang saya muliakan, YDP Al-Fadhil Ustaz Hazim Ustaz tadi yang telah memberikan ucapan, dan seluruh para pimpinan Persatuan Pelajar dan yang terlibat dalam majlis kita pada malam ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangkan kehormatan dan kedudukan semua di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini dapat kita sama-sama berkumpul untuk membicarakan tajuk yang saya kira sangat penting, khususnya kepada generasi para penuntut ilmu yang berada di Menara Gading, di peringkat universiti. Dan juga saya ucap terima kasih banyak-banyak kepada pihak Uniza kerana sudi memberikan jemputan kepada saya untuk bicara pada malam ini bersama-sama dengan para pelajar dan yang mengikuti majlis kita pada malam ini, insya-Allah. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, ilmu ini adalah merupakan sesuatu yang kemuliaan yang sangat agung dan kedudukannya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang diterangkan oleh Nabi kita Muhammad, yang diterangkan oleh Allah, yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jal, yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang kelebihan ilmu dan juga ahlinya. Yang dimaksudkan ilmu di sini secara khususnya adalah ulum syar'iyah. Ilmu syar'iyah dan umumnya adalah ilmu yang mana mendekatkan hamba tadi kepada Allah Azza wa Jalla. Dan secara khususnya adalah ilmu syar'iyah, ulum syar'iyah. Dan lebih lagi tajuk pada hari ini adalah berkaitan dengan talaqi al-ulum. Kepentingan talaqi bagi mahasiswa dan juga pelajar yang berada di universiti. Dan suka untuk pada malam ni kita akan sama-sama menelusuri kalam dan juga pandangan para ulama, antaranya Al-Imamul Ghazali, Al-Imam Ibnu Abdul Bar, Ibnu Khaldun, Al-Imam Tash Kubrazadeh, Haji Khalifah Said Ali Zadeh, Sajaqli Zadeh, dan juga seumpamanya di kalangan para ulama, Said Alawi As-Saqaf rahimahullahu ta'ala, pengarang Sab'ah Kutub Mufidah dan seumpamanya, yang kita akan melihat dengan lebih mendalam tentang permasalahan ilmu dan juga talaqi. Permulaan bagi perbicaraan kita pada malam ni, saya suka untuk menukilkan kalam Sokrates, yang beliau telah menyebutkan dalam bahasa Arabnya yang diterjemahkan, yang bagi lit-talibi an yakuna syabban, katanya. Sokrates mengatakan sepatutnya bagi penuntut ilmu itu adalah seorang pemuda farighal qalbi, yang mana hatinya kosong daripada segala urusan, ghaira multafitin ila dunya, dan tidak memandang dan juga melihat kepada dunia ini dengan makna sesuatu yang melalaikan, sahihal mazaji, benar pada sifatnya, muhibban lil ilmi bihaitsu la yakhtar 'ala al ilmi syai'an la yakhtaru 'ala al ilmi syai'an min al asya'i, menyukai ilmu, mencintai ilmu sehingga dia tidak memilih sesuatu yang melebihi ilmu. Saduqan munsifan bit-tab'i, bersifat benar dan munsif. Munsif bermakna orang yang rational,
Munsif bermakna rasional, yang benar pada tabiat dan akhlaknya. Mutadayyinan, aminan, aliman bil wadhaif asy-syar'iyyati wal a'mal ad-diniyyati. Dan seorang yang beragama, amanah, alim, mengetahui tentang tugasnya di dalam agama, ghaira muqillin biwajibin fiha, tanpa mengurangkan kewajipannya ataupun mengabaikan kewajipannya di dalam agamanya. Wa yahrumu ala nafsihi ma yahrumu fi millati nabiyih, dia mengharamkan pada dirinya dengan apa yang telah diharamkan di dalam agama nabinya, yakni mengikuti agama nabinya dengan jelas. Wa yuwafiqu al-jumhura fi ar-rusumi wal 'adati, dan dia akan muwafaqah ataupun bersama dengan kelompok yang ramai dalam adat dan juga kebiasaan mereka yang tidak bercanggah dengan agama. Wala yakunu fadhan sayyi'al khuluq, dan syab ini, pemuda ini adalah orang yang tidak buruk akhlaknya dan tidak keras mulut dan bicaranya. Wa yarhamu man dunahu fil martabati, dan berkasih sayang kepada yang lebih rendah martabat daripadanya. Wala yakunu akulan wala mutahattikan wala qashi'an minal maut, dan dia bukan orang yang banyak makan dan bukan orang yang mutahattik, maksudnya seseorang yang apa makna mutahattik, yang disebut dengan tahattuk, yang dengan melakukan perkara yang tidak memberi faedah, mutahattikan. Dan juga wala qashi'an minal maut, dan orang yang tidak takut dengan mati. Wala jami'an lil mali illa biqadril hajah, dan dia tidak mengumpulkan hartanya melainkan adalah dengan kadar hajat sahaja. Fa innal ishtighala bi talabi asbabil ma'isyah mani'un 'anit ta'allum. Ini kerana kalau disibukkan dia dengan mengumpul harta dan juga mencari nafkah semata-mata, maka itu akan menyebabkan dia disibukkan daripada asbab talabil ilm. Dia akan menyibukkan dirinya daripada menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Ini ilmu secara umumnya, kerana yang sebut ni adalah Sokrat. Jadi dalam ibarah yang disebutkan oleh Sokrat tadi, ia memberi faham kepada kita tentang suatu pandangan yang luas berkenaan dengan kepemudaan dan bagaimana jiwa pemuda tadi digunakan untuk keilmuan, dan bagaimana jiwa pemuda tadi dibentuk untuk mencapai kepada akhlak yang sumu, yang tinggi, yang diberi perhatian dan juga diberi pujian di dalam syarak khususnya ialah ketinggian akhlak seseorang tersebut. Dan ini tujuan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutuskan. Dan Sayyidina Al-Imam As-Sayyid Alawi As-Saqaf rahimahullah di dalam kitabnya Fawaid Makkiyah, beliau mengatakan berkenaan dengan keperluan dan kepentingan penuntut ilmu ini, dan juga apa yang diperlukan oleh seorang penuntut ilmu atau seorang hamba itu sendiri secara umumnya. Beliau mengatakan innahu la budda lil 'abdi min arba'ati asya'. Seorang penuntut ilmu itu, seorang hamba itu perlu mempunyai 4 perkara. Apa dia perkara tersebut? Al-ilmu wal-amalu wal-ikhlasu, ataupun al-ilmi, boleh baca dua, al-ilmu pun boleh, al-ilmi pun boleh, wal-amalu wal-amali wal-ikhlasu wal-khawfu. 4 perkara ini perlu ada kepada seorang hamba: ilm, al-amal, al-ikhlas, wal-khawf. Kata beliau, man lam ya'lam fahuwa a'ma. Sesiapa yang tidak mengetahui maka dia buta. Wa man lam ya'mal bima 'alima fahuwa mahjub. Sesiapa yang tidak beramal dengan apa yang dia pelajari, maka dia mahjub, tertutup ataupun terhijab. Wa man lam yukhlis lil ilmi, sesiapa yang tidak ikhlas dengan ilmunya, fahuwa maghbun, maka dia telah tertipu. Wa man lam yulazimil khawfa fahuwa maghrur, maka sesiapa yang tidak melazimi takut kepada Allah, maka dia juga tertipu. Dan ini kama huwa muqarrarun wa masyhurun, dan ini yang masyhur dan muqarrar di sisi para alim ulama. Itu sebahagian para ulama lagi mengatakan al-mukhtassu bil muta'allim min at-tawfiq arba'atu asya'. Yang dikhususkan kepada penuntut ilmu daripada taufik Allah Subhanahu wa taala, petunjuknya ada 4 perkara.
zakaul qarihah, yang pertama kebijaksanaan yang luar biasa, wa tabi'atun sahihah, dan tabiatnya yang benar ataupun sifatnya dan akhlaknya yang benar, wa inayatun malihah, dan juga perhatiannya yang baik, wa muallimun zu nasihah, dan juga guru yang mempunyai nasihat. Nah, yang mempunyai ataupun sahibu nasihah, maksudnya tuan pemilik memberi nasihat yang baik kepada muridnya. Dan sebahagian di kalangan para ulama seperti Al-Imam yang katakan ucapan ini disebutkan oleh Imam Abul Ma'ali Al-Haramain radhiyallahu anhu, sebahagian mengatakan ini disebutkan oleh Sayyidina Ali, sebahagian mengatakan ianya disebutkan oleh Sayyidina Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Apa kalam beliau? Akhi lan tanala al-ilma illa bi sittatin sa'umbika an tafsiliha bi bayani zaka'in wa hirsin wa ijtihadin wa bulghatin wa irsyadi ustazi wa tuli zamani. Jadi berlaku perbezaan pandangan ulama tentang penentuan tersebut. Maulana Al-Imam Ali Jum'ah hafizahullah mengatakan bahawa seseorang tadi akan terbina keilmuannya ketika mencukupi rukunnya. Rukun ilmu ini ada 5. Yang pertama, muallim, guru. Yang kedua, muta'allim. Yang ketiga, alatul ilm. Yang keempat, kutubun sahihah ataupun kutub mu'tamadah. Yang kelima, jawul ilm ataupun minta maaf, alatul ilm termasuk dengan kitab. Yang keempat, manhaj. Dan yang kelima, jawul ilm. Saya ulang, muallim yang pertama rukunnya, yang kedua muta'allim, yang ketiga manhaj, yang keempat alatul ilm. Alatul ilm termasuk di sini adalah kitab yang mu'tamad, dan yang kelima ialah jawul ilm ataupun suasana ilmu. Dan 5 rukun ini adalah kalau tidak lengkap satu daripada rukun tersebut, maka dia seolah-olah seorang tadi menunaikan solat tetapi tidak membaca Al-Fatihah. Maka tidak sah solat. Nah, 5 rukun ini adalah seperti seorang yang berpuasa tapi tidak berniat. Maka gambaran tadi ataupun dimisalkan dengan demikian adalah kerana persamaannya pada sudut rukun kedua-duanya. Maka mustahil seorang penuntut ilmu akan menjadi alim ketika tidak dididik daripada seorang alim. Dan mustahil seorang alim boleh menyampaikan ilmu ketika tidak ada muta'allim. Dan mustahil seorang guru dan muridnya mempunyai, ada guru dan ada murid tapi tidak ada manhaj. Tidak ada sistem pengajian. Yang ini yang berlaku dalam dunia sekarang, ketika mana tidak lagi diambil perhatian terhadap sistem yang akan kita bicarakan berkenaan dengan talaqi dan seumpamanya. Ya, khususnya di peringkat tinggi ataupun bermula daripada peringkat rendah sampai kepada peringkat tinggi dalam sistem pendidikan agama khususnya, yang tidak lagi menerapkan pada sistem seperti mana pada zaman dahulu. Yang sistem bukan hanya untuk mendapatkan syahadah semata-mata tetapi untuk ilmu. Karena itu kalau kita perhatikan penuntut ilmu pada zaman dahulu ketika mana mempelajari fikih atau fiqh, maka mereka akan jadi faqih. Ketika mempelajari tafsir, mereka akan jadi mufassir. Ketika mempelajari ilmu hadis, mereka menjadi muhaddis. Ketika mempelajari ilmu lughah ataupun nahwu, mereka akan jadi lughawi dan juga nahwi. Dan ketika mempelajari ilmu faraid, mereka akan jadi faradi. Ketika mempelajari ilmu balaghah, mereka akan jadi al-balaghi. Maksudnya menjadi orang yang menguasai bidang tersebut. Kerana apa? Kerana mereka mempelajari mengikuti sistem yang telah disusun dan juga yang telah diterapkan pada zaman mereka dan menjadikan mereka golongan yang luar biasa. Berbeza pada zaman ini. Jadi berbeza pada zaman ini kenapa? Kerana intiqalul mawad minal ilmiyah ila thaqafah. Itu masalah paling besar kali, kerana berpindahan ilmu ataupun maddah-maddah ilmu yang dipelajari daripada bersifat ilmu kepada bersifat saqafi semata-mata. Hanya bersifat sebagai maklumat sahaja yang dikumpulkan. Maka kita dapati penuntut ilmu yang mempelajari ilmu fiqh, mereka tidak menjadi orang yang pakar dalam ilmu fiqh. Sebaliknya menjadi seorang yang hanya mengetahui cedokan ilmu dalam ilmu fiqh. Tahu sedikit dalam
berkenaan dengan perbahasan masalah berkaitan dengan tertentu dalam ilmu fiqh, khususnya kalau kata diberikan perhatian, dia menumpukan dalam bahagian muamalat contohnya, tapi jahil dalam bidang ibadah dalam ilmu fiqh dan tidak mengetahui dhawabit dan juga qawaid yang paling utama untuk dia memahami masalah fiqh tersebut. Dan ketika mana diberikan kitab kepadanya untuk diajarkan berkenaan dengan ilmu turas ataupun kitab-kitab yang terdahulu, maka seakan-akan dia adalah tikus yang melihat besi. Ya, tak tahu, untuk baca kitab tak arti. Dan ini adalah isu dan masalah yang paling besar yang berlaku dalam sistem pendidikan yang ada pada zaman ini, tidak kira di mana tempat sekalipun di belahan dunia. Dan tidak terselamat juga hatta di Al-Azhar Al-Syarif juga tidak selamat dalam sistem universitinya dengan keadaan demikian. Tak selamat daripada seorang tadi ketika hanya keluar daripada dewan kuliah semata-mata tanpa mereka menghadiri majlis dengan para guru, bertalaqi ilmu untuk mendapatkan faedah daripada para guru, daripada berpulaan pengajian kitab kulit ke kulit maksudnya. Jadi perkara ini yang perlu diberikan perhatian oleh kita semua. Karena itu tajuk yang saya kira dipilih pada malam ini adalah tajuk yang sangat penting. Karena para pelajar yang berada di universiti, mahasiswa yang berada di universiti khususnya, mereka telah masuk ke dalam satu tahap yang setelah ini mereka akan berada di sektor. Kalau mereka akan bersama dengan masyarakat dan juga menjadi orang yang akan menggerakkan negara dan seumpamanya, kalau tidak diberikan perhatian perkara ini dengan sebaiknya, maka ianya akan menjadi barah dalam sistem pendidikan negara dari masa ke semasa. Saya bercakap dengan perkara ini kerana saya melalui kedua-dua proses tersebut. Melalui proses pengajian ilmu akademik di universiti dan juga melalui proses pengajian talaqi ilmu. Dan dilihat perbezaan yang jelas di antara dua perjalanan tersebut, dan ini tidak boleh dinafikan dan oleh waqi', yakni realiti tidak mampu untuk menafikan perkara tersebut. Jadi kita bukan berbicara berkenaan dengan menjaga hati dan seumpamanya, tapi kita bicara berkenaan dengan realiti. Masalahnya kita tidak menafikan kepentingan kedua-dua jalan tersebut, tetapi ketika mana sistem pendidikan tidak diberikan nafas yang baik, maka kita akan berterusan dalam keadaan yang lemah sehinggalah ke penghujungnya. Dan ini yang berlaku dalam negara kita. Khususnya sistem pengajian agama yang berada di di sekolah dan juga di universiti dan seumpamanya tidak diberikan perhatian yang saya sebutkan tadi, intiqal mawad al-ulum ila al-thaqafi. Jadi dipindahkan ilmu tadi daripada bersifat ilmu yang mana dipelajari dengan mendalam, mengikuti sistemnya, dan juga dipelajari serta maksudnya kalau seorang pelajar tadi keluar daripada pengajian ke satu kitab fiqh contohnya, satu kitab fiqh yang dipelajari olehnya, contohnya kitab Safinatun Najah, maka dia keluar daripada pengajian tersebut sebagai seorang yang mempunyai gambaran yang baik tentang masalah ibadah. Ibadah sajalah sebab muamalat tak masuk dalam Safinatun Najah. Kalau dia mempelajari kitab Fathul Qarib contohnya dalam peringkat kedua, syarah kepada matan Abi Syuja', maka dia akan mendapat gambaran yang luas berkenaan dengan kesemua keempat-empat rubuk dalam ibadah. Rubuk dalam ibadah dalam fiqh, rubuk ibadah, rubuk muamalah, munakahah dan juga jinayah. Dia akan dapatkan gambaran yang jelas dan gambaran yang mantap, bukan hanya cedokkan semata-mata. Bukan hanya mukharrar maksudnya. Yang dipelajari tadi adalah dengan tuntas dan dipelajari dengan qawaid dan dhawabitnya. Pun begitu bukan hanya belajar fiqh sahaja. Karena mempelajari ilmu bahasa Arab, fiqh perlu kepada kefahaman dengan lughah. Itu Maulana Syekh Ali Jumaah hafizahullah menyatakan dalam satu ucapan beliau berkenaan dengan keperluan seorang penuntut ilmu tersebut dengan talaqi ulum adalah untuk dia mendapatkan gambaran yang luas tentang agama. Ini tujuan talaqi. Jadi kalau pelajar universiti yang telah diberikan pendedahan yang luas berkenaan dengan kepentingan ilmu dan juga keperluan bagaimana mereka nanti akan berada di sektor, karena mereka telah diberikan pengkhususan.
Dan itu tujuan universiti dibuat pada zaman dahulu. Maksudnya pelajar dahulu pada zaman salaf yang terdahulu, sebelum adanya sistem universiti di Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau di Al-Azhar sendiri, sistem universitinya bermula pada tahun 1960-an. Kalau tak salah saya 60-an, kalau tak salah. Itu guru yang pertama yang keluar daripada doktorah di situ adalah Syekh Fahmi Abu Sunnah. Kalau saya tak silap dalam sejarah itulah. Dan disebut oleh guru saya Maulana Syekh Ahmad Mamduh hafizahullah. Sebelumnya adalah dengan sistem jami', sistem sistem masjid itu sendiri, dipelajari di masjid. Jadi setelah sistem masjid Alif Najmi, sebelum sistem masjid sebelum daripada sistem jami'ah, maka sistemnya adalah sistem jami'. Jadi sebenarnya sistem tersebut bagus. Sistem universiti sangat baik untuk apa? Untuk pengkhususan. Setelah pelajar tadi melalui aliyah, i'dadi, sanawi dan juga masuk kepada kuliah dan kemudian masuk kepada peringkat yang lebih tinggi, sarjana, iaitu peringkat master dan kemudian masuk ke doktorah. Sebenarnya adalah untuk dikuasai dan juga diberikan penumpuan terhadap ilmu untuk melahirkan pakar. Tapi sebaliknya yang berlaku pada zaman sekarang ini terbalik, ketika mana sistem tadi tidak lagi diraikan dengan tadrij seperti mana zaman dahulu. Karena yang mengikuti sistem pada permulaan tidak lagi mengikuti seperti yang terdahulu. Lepas tu kalau kita perhatikan pengajian di Al-Azhar dahulu adalah dengan 12 bidang ilmu yang dipelajari dari kulit ke kulit. Dengan ilmu nahunya, dengan ilmu sarafnya, dengan ilmu balaghahnya, dengan ilmu mantiknya, dengan ilmu usul fiqhnya, dengan ilmu istiqaqnya, dengan ilmu wada'nya, dengan ilmu Allahumma salli ala Muhammad, fiqhnya, dengan ilmu akidahnya, dengan ilmu falsafahnya, dengan ilmu seumpama dengannya, kalau dibahagikan jadi 12 bidang ilmu. Dan ke-12 bidang ilmu ni kenapa disusun oleh para ulama? Tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk memberikan gambaran yang jelas tentang agama. Memberikan gambaran yang jelas tentang agama yang dianuti. Dan mereka akan jadi penuntut ilmu yang bersifat yang disebutkan tadi pada permulaan. Orang yang munsif, orang yang mutabahhir, orang yang amin. Maksudnya orang yang bersifat rasional, orang yang bersifat saduq, benar, orang yang bersifat Allahumma salli ala Muhammad, ghair multafid ila dunia. Karena dipelajari ilmu tadi mengikut tadrij ataupun sistemnya. Dan setiap pengajian ilmu tadi, 12 bidang ilmu tadi adalah merangkumi 4 bola mata yang digagaskan ataupun yang disebutkan secara ambilan berdasarkan kefahaman yang dilakukan dari amalan para ulama. Walau tidak disebut dalam kitab. Hadha nau' minal ijtihad daripada Maulana Syekh Ali Jum'ah hafizahullah, yang ketika mana Maulana Syekh Ali membahaskan tentang masalah ini, nau' minal ijtihad daripada beliau, walau tidak disebut oleh Al-Imam Ibn Khaldun secara khusus dalam kitab muqaddimahnya, ataupun tidak disebutkan oleh Haji Khalifah, ataupun disebutkan oleh Tash Kubri Zadah, atau tak disebutkan oleh Syazaqli Zadeh dan seumpamanya dalam kitab-kitab mereka. Walaupun Syazaqli Zadeh ada sebut dalam kitabnya Miftahul Ulum berkenaan dengan pembahagian ilmu-ilmu yang fardu ain dan ilmu fardu kifayah dan seumpamanya. Tapi Maulana Syekh Ali membahaskan dan membahagikan berkenaan dengan ilmu ini terbahagi kepada 4 bola mata yang utama untuk memahamkan seorang tadi dengan nas. Karena tujuan talaqi adalah untuk apa? Sebenarnya, kalau tujuan talaqi adalah untuk memenuhkan masa lapang, tujuan talaqi adalah untuk memenuhkan masa-masa yang ada renggang dan di antara waktu cuti contohnya, maka tujuan tadi tidak lagi mencapai maksud hakiki bagi talaqi. Karena talaqi adalah hayatul talabah. Kehidupan talabah itu sendiri adalah talaqi. Bermakna penuntut ilmu, mereka tidak akan berpada dengan masa yang kosong tadi dengan perkara yang tidak memberikan faedah dengan ilmu. Semuanya dipenuhkan dengan ilmu dan juga semuanya akan ada faedah dengan ilmu. Maka 4 bola mata yang digagaskan ataupun yang
diringkaskan oleh Maulana Syekh Ali Jumaah hafizahullah terhadap 12 bidang ilmu yang dipelajari, terbahagi kepada fahmu wal ifham, bola mata yang pertama. Yang kedua, hujjiyatu wat tahlil. Yang ketiga, at-tathabbut. Dan yang keempat, bina'ul insan. Ada 4 bola yang kalau kita letakkan dalam bulatan, kita tulis fahmu wal ifham. Baik, fahmu wal ifham antaranya ilmu apa? Antaranya adalah ilmu nahwu dan juga ilmu saraf. Ilmu nahwu dan juga ilmu saraf. Dan kemudian apabila lagi fahmu wal ifham, ilmu balaghah contohnya. Boleh. Dan kemudian 3 bidang ilmu dulu. Jadi kerana penguasaan dalam nahwu, penguasaan dalam ilmu saraf dan penguasaan dalam ilmu balaghah menyebabkan seorang tadi akan mendapatkan maddatut tafhim. Satu subjek untuk memahami kalimah. Dan nanti kita akan bagi contoh. Kemudian yang kedua, ilmu hujjiyatu wat tahlil. Hujjiyah wat tahlil yang digunakan, yang diperlukan dalam bidang ilmu tersebut ialah ilmu mantik contohnya, dan juga ilmu usul fiqh. 2 ilmu ini digunakan dalam hujjiyah wat tahlil, penghujahan dan juga untuk penganalisaan. Menganalisa kalimah ataupun ucapan seorang tadi tepat ataupun tidak, menganalisa kalimah ataupun susunan tulisan tadi adakah benar subjek dan predikatnya ataupun tidak, maka digunakan ilmu mantik dan juga ilmu usul fiqh. Kemudian bola mata ketiga adalah berkenaan dengan at-tasabbut. At-tasabbut contohnya adalah untuk al-isbat wa tasabbut, maksudnya untuk menjelaskan keabsahan pengambilan sesuatu ilmu tersebut ataupun maklumat. Maka ini diperlukan ilmu rijal dalam hadis, diperlukan ilmu mustalah. Diperlukan ilmu ulumul Quran. Diperlukan ilmu hadis itu sendiri. Faham? Tak, bukan dia. Hadis tak. Maaf. Ilmu rijal, kemudian ilmu mustalahul hadis, kemudian ilmu apa? Kemudian ilmu ulumul Quran dan seumpamanya itu termasuk dalam ilmu isbat. Dan kemudian yang ketiga adalah, yang keempat adalah ilmu bina'ul insan. Bina'ul insan ada 2 bidang ilmu, iaitu ilmu fiqh dan juga ilmu tasawuf. Baik, kesemua ni tak faham. Mak Syarimi tak faham. Lembik lampi ni. Kesemua ini adalah ambil wuduk, pergi ambil wuduk. Najmi. Alif Najmi, pergi ambil wuduk. Kesemua ni adalah apa? Untuk berkhidmat kepada apa? 4 bola mata tadi yang kita bicarakan tadi adalah untuk berkhidmat kepada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Tujuannya untuk berkhidmat kepada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Kerana Al-Quran dan hadis bukan perkara yang ringan untuk dibahaskan seperti mana yang dibicarakan oleh An-Nabitah. Ini panggil, kalau bahasa kita dipanggil budak-budak bibi budak-budak baru naak macam itulah. Apa dia? Bibi and you. Budak baru naak. Ya. Saya tak tahu bahasa tu. Atau bahasa Maulana Syahri sebut Nabitah. Nabitah ni maksudnya budak baru naak lah. Bahasa itu macam mana? Baru nak tumbuh. Tapi sudah nak langgak semua orang. Dia macam anak serigala tapi gigi pun tak pernah nak kuat lagi. Dia nak tokak dah harimau, nak tokak singa, yang semuanya besar-besar. Dia silap. Baru dapat taring dia maksudnya. Nabitah. Maka kelompok ni kesalahfahaman mereka yang paling utama sekali. Khususnya anak-anak muda sekarang yang terpengaruh dengan pemikiran
kembali terus kepada Al-Quran dan hadis Nabi SAW, yang slogan tadi nampaknya seolah-olah macam sangat indah kerana kembali kepada masdar yang utama, tetapi tidak mengikuti jalan yang sepatutnya. Mereka ni adalah seperti orang yang sedang menunaikan solat, nah, maksudnya terus baca Quran dengan hadis tetapi tidak ambil wuduk. Nah, dia tak ambil wuduk, dia semayang tak ambil wuduk. Jadi dia kata baca sedap, nah, bacaan dia mantap semua sekali, tapi dia terlupa semayang dia tak sah kerana tak ada wuduk. Lagi hebat lagi teruk lagi daripada tu, dia ambil wuduk dengan air kencing. Ini lebih berat. Tadammuh bin najasah. Masuk pula campur dengan fahaman yang pelik-pelik. Dan kemudian akhirnya mengatakan bahawa yang penting kita membaca Al-Quran dengan tepat, katanya. Tanpa mengetahui sumber ambilan, tidak mengetahui bagaimana dibahaskan oleh para ulama, dan akhirnya apa yang berlaku? Akhirnya berlaku kelompok yang mengkafirkan para ulama, mengkafirkan umat Nabi seluruhnya. Karena itu. Jadi sebenarnya susunan yang telah disusun oleh para ulama terhadap penuntut ilmu dalam bidang ilmu yang telah kita sebutkan tadi, itu adalah tujuannya bagi mengelakkan daripada keluarnya ekstremisme dalam agama ataupun yang menjadi barbarisme dalam keilmuan. Semua benda dilanggar. Tak ada haknya dalam perbahasan tentang sesuatu perkara. Dan kita sedia maklum bahawa seorang tadi akan marah ketika seorang tadi masuk ke dalam bukan teritorinya, bukan dalam kawasan yang dia kuasai. Maka dia kalau keluar daripada kawasan yang dia kuasai dan masuk menceroboh ke dalam kawasan yang bukan penguasaannya, maka dia dikira sebagai satu pengkhianatan. Nah, dalam apa bidang sekalipun, engineering, perubatan, dan bidang keduniaan, kesemuanya, hatta dalam bidang berkenaan dengan keuangan dan seumpamanya, seorang tadi sangat-sangat bersetuju, dan mereka ini sendiri kalau mereka berada dalam bidang tadi sangat bersetuju dan marah ketika yang bukan ahli masuk ke dalam bidang tersebut. Tapi lil asafis syadid, yang bahayanya ketika mereka tidak mengikuti proses pengajian yang sebenar, mengikut dengan tangga pengajian ilmu, maka kemudian mereka boleh berbahas tentang agama ini dengan sewenang-wenang. Ini bahana yang berlaku di dalam sistem yang ada dalam pendidikan di negara kita pada waktu ini ketika tidak mengikuti sistem atiqah. Nah, manahijul atiqah, manhaj yang bersifat tradisional yang lama, walaupun dengan saubul jadid. Sebab tu kalaulah antara cadangan diberikan oleh sebahagian ulama seperti Dr. Salah Abdul Haj, beliau memberikan cadangan dalam kitabnya berkenaan dengan bagaimana untuk menyelesaikan isu perpindahan daripada intiqal mawadul ilmiyah ila as-saqafiyah tadi ni, yang kita sebutkan pada permulaan, perpindahan daripada perbahasan ilmu yang bersifat ilmu. Zaman dulu kalau seorang tadi pergi belajar di satu tempat untuk belajar fiqh, maka dia akan keluar sebagai faqih mutamakkin. Kalau mengaji ilmu nahwu, maka dia akan mampu untuk mentatbikkan nahwu tadi dalam kefahaman pengajiannya. Kalau dia mengaji ilmu ilmu hadis, maka dia akan jadi muhaddis yang mutabahhir. Dan kalau dia akan jadi mufassir, maka mufassir yang luar biasa keilmuannya dengan penguasaannya. Berbeza dengan zaman sekarang. Nak kata mufassir pun tak, nak kata muhaddis pun tidak, nak kata faqih pun tidak, nak kata nahwi pun tidak. Nah, kadang-kadang memakai title sebagai seorang guru dalam fiqh, tetapi bacaan kita tidak tepat. Dan segi nahunya dan juga sarafnya tunggang terbalik, balaghahnya tidak ketahui. Maka tidak mutafannin, maknanya dia tidak orang yang musyarik li kulli ulum. Hanya sekadar mengambil satu cedok daripada ilmu ni, mengambil secedok daripada ilmu ni, mengambil sedikit daripada ilmu ni, lalu dikatakan ana alim, ana mutabahhir. Nah, sedangkan bid'atuhu muzjah. Nah, bawaannya hanya sedikit sangat. Jadi ini isu yang berlaku pada zaman ini, dan malah ketika ditegur dan diberikan perhatian kepada orang-orang yang demikian, mereka akan marah dan mendabik dada. Nah, saya pakar dalam bahagian ini, saya ini ahli dalam bidang ini kelulusan saya dan seumpamanya. Maka ini bahana ketika mana perkara ini tidak diberikan perhatian, dan bagaimana untuk kita selesaikan isu. Jadi perbahasan kita malam ini, saya tidak hanya mahu menumpukan pada masalah berkaitan dengan adab, berkaitan dengan sistem talaqi ini, kepentingan sistem talaqi hanya untuk
kita maksudkan perlu talaqi, kena ada ikhlas dalam menuntut ilmu, jangan multafid ila dunia, dan kemudian kena mengaji dengan para guru dan semua. Bukan itu saja yang kita akan bincang pada malam ni. Kalau masa yang diberikan rupanya dah nak habis dah. Masya Allah. Beletak-beletak rupanya nak habis dah. Kat pukul 10 dah. Jadi kalau kita perhati, yang saya sebutkan tadi ni, itu adalah perkara yang perlu kita fikirkan. Bagaimana untuk diselesaikan. Dan kita kena ada resolusi perbincangan kita. Kalau tidak, tak selesai. Ini saya bincang macam ni hanya kepada pelajar universiti je. Kalau kita belajar di kalau di masjid, ya kita cerita umum, penting talaqi dan seumpamanya. Tapi kalau dengan pelajar universiti, kita tidak boleh hanya sekadar memberikan saranan macam tu saja tanpa ada perkara yang perlu kita lakukan setelah ini. Jadi nanti kita akan sebutkan cadangan-cadangannya, dan mungkin nanti pada sesi soal jawab nanti kalau ada lagi cadangan yang lebih baik ataupun soalan-soalan yang menarik, nanti kita akan sama-sama perhatikan. Para hadirin yang dirahmati Allah, perkara yang saya sebutkan tadi, 4 bola mata yang berkaitan dengan agama, itu hanya agama saja. Untuk agama saja. Maksudnya untuk kita memandang Al-Quran dengan hadis Nabi SAW dengan 4 bola mata. Jadi ini, kalau dipaham dengan baik masalah yang saya sebutkan ini. Jadi saya selalu ulang benda ini sebenarnya. Tapi mungkin dengan maklumat yang berbeza-beza pada ceramah dan juga perbahasan yang mungkin ada maklumat tambahan dan seumpamanya. Cuma cara umumnya, 4 bola mata ni adalah seperti seorang yang mempunyai pandangan yang luas ketika dia melihat dengan keempat-empat bola mata yang digabungkan, melihat kepada nas Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Tamam? Dan ini berbeza dengan orang yang hanya menguasai satu saja bola mata. Contohnya, dia hanya menguasai ilmu tasabbut. Al-isbat wa tasabbut. Hanya mengetahui tentang ilmu hadis. Ilmu rijal contohnya. Dan dia kata, saya telah menguasai tentang agama secara umum kerana saya telah mengambil satu masdar yang paling utama, masdar hadis. Tapi sanad Bukhari tak pernah mengaji. Dan Sahih Bukhari tak pernah pergi sama'. Sahih Muslim tidak pernah sama'. Sunan Abi Daud tidak sama' sepenuhnya. Sunan-sunan yang lain tidak pernah didengar daripada para guru. Tidak talaqi maksudnya. Hanya keluar daripada dewan kuliah dan kemudian menjadi, dikatakan saya adalah doktor dalam bidang hadis contohnya. Lalu dia tidak kuasai dalam bidang yang 3 lagi yang kita sebutkan. Maka akhirnya dia akan jadi macam mana? Dia jadi seolah-olah 4 seorang yang melihat dengan bola mata yang 4 yang lebih luas, dengan seorang yang hanya melihat dengan 1 bola mata dan 3 lagi buta. Letakkan macam tu gambaran dia. Maka macam mana pandangan orang tadi? Sudah tentu akan jadi picik. Dan sudah tentu akan jadi sempit. Dan itu yang berlaku. Dan ini yang tidak mampu diakui. Yang berlaku dan tidak diakui. Maka tak akan mampu mengakui perkara tersebut. Kenapa? Dan malah sebahagian di kalangan mereka memandang enteng dengan sistem talaqi. Dan menganggap bahawa ini mengambil masa yang panjang dan malah lebih hebat lagi, ada sebahagian yang mengira kata, bagaimana boleh kata kami tidak belajar ilmu fiqh, dan kami telah belajar pada sekolah rendah lagi, daripada darjah 1 sampai ke tingkatan 6. Kalau maksud tingkatan 6, tingkatan 5 dia kata syariah Islamiah, kemudian mengaji lagi pendidikan pendidikan Islam di tingkatan 1, 2, 3. Dikira tu sebagai pengajian. Ajaib. Sebagai pengajian yang maksudnya akan mengeluarkan sebagai seorang yang faqih. Ya. Jadi kita kata ni, kalau kata tu dijadikan hujah, dan tu memang disebutkan oleh seseorang bahawa tu hujah. Kata dia telah mempelajari fiqh ni dengan mendalam sejak daripada darjah 1 lagi. Ya. Dan kemudian masuk ke universiti pula, mengaji pula bahagian fiqh dan seumpamanya, contoh. Tapi bagaimana jadi seorang yang tidak memahami pun masalah agama ni dengan baik? Kerana sebenarnya mereka tidak mengikuti rukun yang telah kita sebutkan tadi. Rukun talaqi, rukun ilmu, al-muallim. Muallim yang disebut di sini adalah mesti muallim yang mutabahhir. Tidak semestinya jugalah. Tidak semestinya muallim tadi mesti, bukan muta'alim, muallim tadi mestilah mutabahhir. Tidak semestinya. Tetapi sekurang-kurangnya dia orang panggil mampu memberikan petunjuk. Walaupun dia, sebab tu sebahagian masyayikh disebutkan dalam kitab bahawa perlu kepada membanyakkan guru. Guru kena banyak. Maksudnya perlu ada rihlah ilmu. Setelah dipelajari satu ilmu tadi dengan mendalam dan disusun dengan baik, kemudian rihlah pula pergi ke mana tempat pula untuk belajar dan mengambil manfaat ilmu daripada para guru. Ataupun para guru datang dan dia mengambil manfaat dengan para guru tersebut. Sebab tu tak syaratnya mesti guru tadi mesti
mutabahhir. Itu disebutkan oleh seorang alim dalam sebahagian tulisannya. Dia kata ini seperti yang disebutkan oleh al-Imam Al-Allamah Muwaffaquddin Abdul Latif Al-Baghdadi dalam kitab Uyunul Anba. Nah, kata walau kana ustadzu naqisan, walaupun guru tadi seorang yang naqis. Itu disebut ni, saya baca. Inna wasiyatal kibar mimman sabaqana akhdhal ilmi min afwahil asatizati abra al-mulazamati at-tawilati lahum. Di antara wasiat para ulama yang dahulu, yang besar, yang terdahulu daripada kita, yang telah mengambil ilmu daripada mulutnya para guru. Walau kana al-ustadzu naqisan. Ini perkataan yang mereka gunakan dulu. Ini boleh tulis. Walau kana ustadzu naqisan, itu perkataan mereka. Walaupun guru tadi seorang yang naqis. Maksudnya bukannya orang panggil kamil. Bukan guru yang sempurna tapi naqis. Kenapa? Lianna tahsila ustazil kamil. Ini kerana mendapatkan guru yang sempurna sa'bul manal. Satu perkara yang sangat susah sebenarnya. Seorang guru kuasai semua ilmu. Dia boleh mengajar semua. Susah nak cari. Fil ghalibnya macam tu. Susah nak cari seorang yang dia menguasai ke semua bidang ilmu. Maksudnya dia ada lahu qadamun fi hadzal majal. Maksudnya setiap majal ilmu tadi dia ada qadam dalam tu. Jadi orang tak boleh nak tipu dia. Ala anna qalil al-fahmi bi maratibil ilmi qad yahrusu ala dirasah fi bidayatihi 'inda ustadzin kamil. Dia kata kerana kekurangan faham dengan maratib ilmu qad yahrusu ala dirasah. Ini akan menyebabkan orang tadi akan jadi tamak untuk dia mempelajari ilmu tersebut ketika bersama dengan guru yang bersama dengan guru yang sempurna. Kadang-kadang guru yang sempurna, kadang-kadang disebabkan kerana dia sempurna dan juga luah ilmunya, menyebabkan sebahagian murid tidak sempat nak catch up dengannya. Dia tak mampu nak ambil dengan ilmu guru yang sempurna tadi kerana terlalu tinggi. Boleh jadi. Kadang-kadang guru yang naqis tadilah yang diperlukan oleh para murid. Maka umurnya akan jadi rugi pada ketika tersebut kerana dia pergi dapatkan terus daripada yang peringkat tinggi dan rupanya dia adalah naqis dan dia nak ambil pun daripada yang kamil, jadi tak bertadung. Tak bertadung, maksudnya dia tak teli dia bagi. Ini yang disebutkan oleh Muwaffaquddin Abdul Latif Al-Baghdadi rahimahullah dalam kitabnya Uyunul Anba. Kata beliau, wa alaika bil ustadzin fi kulli ilmin. Bil ustazin, jamak kepada ustaz, ataupun asatizah boleh jamak juga. Hendaklah kalian melazimi guru-guru pada setiap ilmu, tatlubu iktisabahu walau kana al-ustadzu naqisan. Hendaklah kamu mendapatkan guru pada setiap bidang ilmu tadi walau guru tadi naqis. Faqudh anhu ma indahu hatta tajida akmala minhu. Ambil apa yang ada pada guru tersebut sehingga kamu bertemu dengan guru yang lebih sempurna selepas ini, yang memang menguasai betul-betul bidang tersebut. Wa alayka bi ta'zimihi wa tawqirihi wa tawjihi wa tujibi wa tawqirihi. Naam. Dan hendaklah mentakzimkan dan memuliakan guru tersebut. Fa in qadarta an tufidahu min dunyaka faf'al. Dan kalau kamu mampu untuk memberi kebaikan dengan duniamu kepadanya, maka lakukan. Contoh, dah mengaji dengan guru yang naqis sebelumnya, kemudian dia pergi bekerja, dapat duit gaji, maka dia khususkan dunia gajinya tadi untuk gurunya tersebut. Faf'al. Wa illa fabilisanika wa sana'ik. Kalau tak mampu berikan dengan duniamu, maka cukup dengan lidahmu dan juga pujianmu terhadap gurumu. Kamu selalu sebut tentang gurumu, kamu selalu puji gurumu. Ini disebutkan oleh Al-Imam Muwaffaquddin Abdul Latif Al-Baghdadi. Ini yang berlaku kepada sebahagian penuntut ilmu. Kata Syekh di sini, wahdhar aidan fi'la li'amit talabah. Jaga-jaga dengan penuntut ilmu yang celaka. Siapa? Mimman yattaqiduna ba'd al-asatizati sullaman fi ruqiyihim al-ilmi. Yang menjadikan para guru sebagai tangga mereka untuk mereka naik dalam ilmu. Summa ba'da mururil waqti, dan setelah melalui zaman masa, tarahum mu'ridina anhum. Mereka mula berpaling daripada guru mereka. Dia rasa dia hebat. Dia rasa dia dah boleh dah. Dan dia rasa macam buang masa dengan guru ni. Dan dia rasa masa tu dia akan jadi, buat apa kena dia duduk lagi dengan orang yang macam ni? Buat apa dia akan macam ni? Padahal sebelum tu adalah orang yang adimun nazar. Tak ada apa. Kosong. Nah,
Wa idzan tasabu fa innama yantasibuna li alimin kabir. Dan ketika dia menisbahkan dirinya, dia akan nisbahkan dirinya kepada alim kabir. Ketika dia mula pergi ke Azhar contohnya, maka waktu itu baru dia akan sebut ana talib fulan, ana talib illan. Nah, kemudian gurunya tadi yang mengajarkan dia sigharul ulum tadi ni, hada yunsa wa yansahu. Dia melupakan guru tersebut dan menganggap bahawa tidak ada apa faedah. Wa amma man kana sababan fi ta'limihim mabadi' al-ulum falaysa lahu illa al-juhud. Yang mengajarkan mereka dengan mabadi' ulum yang pertama, maka ni bagi mereka hanya mereka munafir daripada guru, menjauhkan diri daripada guru tersebut. Wal asil yadhkuru jami'a asatizati. Yang sepatutnya adalah disebut semua guru-gurunya. Nah, kabirahum, nah, wa saghirahum bi khairin wa ya'riful fadla lil kull. Wa yu'arriful fadla lil kull. Dan juga dia mengetahui, tak kira guru tadi guru besar ke ataupun guru kecil ke ataupun guru biasa ke dan seumpamanya, maka mereka mengambil perhatian terhadap perkara tersebut. Dan ini yang beza di antara talaqi dengan sistem yang ada di sebahagian tempat yang pengajiannya tidak bersifat talaqi. Karena talaqi ulum bukan hanya mereka mempelajari ilmu, tetapi mereka mengambil adab. Bukan hanya mereka mengambil faedah, tapi mereka mengambil fuyudat daripada guru tersebut, kerohanian, dan juga dipindahkan akhlak dan juga sir yang telah diperolehi oleh guru tersebut daripada para guru. Ini penting sistem ini. Dan kalaulah sistem universiti dilakukan demikian dengan cara orang panggil tidak meninggalkan apa yang kita telah sebutkan tadi, maka ini akan melahirkan penuntut-penuntut ilmu yang walaupun kalaulah mereka tidak menjadi mutabahir, tapi sekurang-kurangnya mereka mengetahui kedudukan. Karena masanya panjang. Tapi sekurang-kurangnya kalau tidak mutabahir pun, karena masa panjang kita kata, tapi sekurang-kurangnya mereka mempunyai wa'yun, kesedaran bahawa sistem ini adalah sistem yang tinggi, dan sistem ini adalah sistem yang barakah, sistem ini adalah sistem yang luar biasa, yang telah diwarisi daripada generasi ke generasi, maka ianya tidak boleh untuk diabaikan dan juga untuk diperkotak-katikkan. Jadi apa yang perlu kita buat sebenarnya? Karena saya rasa ramai dah orang bincang bab talaqi ni. Kena talaqi, penting talaqi, dan tadi pun YDP pun ada sebut tadi berkenaan dengan yang ada pertembungan di antara akademik dengan talaqi, dan orang panggil yang golongan talaqi memperkecilkan akademik, dan golongan akademik pula menganggap bahawa talaqi ini tidak ada masa depan dan seumpamanya. Kita tidak mau bincang benda tersebut. Kerana apa? Kerana benda tadi telah banyak orang bincang, dan kita pun tidak masuk dalam urusan tadi. Kerana apa? Kerana kita melalui dua-dua sistem. Kita melalui kedua-dua sistem tersebut, dan kita mengakui kedua-dua sistem tadi mempunyai kelebihannya. Sistem talaqi punya kelebihannya, sistem akademik juga punya kelebihan untuk menyusun seorang penuntut ilmu tadi menjadi seorang yang berhadaf, yang mempunyai tujuan dan cita-cita. Sistem talaqi mengajar seorang tadi pula untuk membetulkan hadafnya. Okay? Seorang kalau masuk ke dalam kuliah syariah contohnya, apa yang dia akan buat waktu ketika dia masuk kuliah syariah? Dia akan keluar sebagai seorang faqih ketika mana di universiti. Kalau tanya balik kepada pelajar universiti, seorang-seorang hak masuk kuliah syariah, ni nak keluar kuliah syariah ni jadi apa? Jadi fuqaha ke? Nak jadi apa? Dia kata boleh kerja kerajaan apa? Tak sebut dalam hati, dia tak sebut di mulut. Tapi jauh di sudut hati tadi, kata kalau masuk U dan sijil tadi diakui, maka apa dia tujuan dia? Tujuannya untuk kerjaan yang akan dapat nanti. Dan ini tidak boleh nafikan, ini realiti. Walaupun sebahagian mungkin tidak berniat macam tu, tapi mu'zamnya macam tu, kebanyakannya macam tu. Ketika permulaan masuk tadi ni, waktu mula-mula tanya lu, universiti ni diiktiraf tak? MQA ke apa ke benda tadi apa sebut tu kan? MQA ke apa semua tu. Maksudnya ni kalau masuk ni boleh tak sambung master? Diiktiraf tak di negara kita untuk kerja dan seumpamanya. Itu kan ditanya dulu. Lepas tu tak ada orang masuk pondok dan kemudian ditanya apa ni ada MQA tak pondok ni. Lepas tu kalau masuk ke zawiyah contohnya, kalau habis zawiyah ni lepas ni keluar jadi apa? Jadi apa? Jadi hamba Allah lah. Jadi hamba Allah Ta'ala. Jadi manusia. Sama ini mesti sepatutnya macam tu. Sepatutnya macam tu. Tapi bila mana saya minta maaf, hatta kalau di sekolah sekalipun,
yang diajarkan oleh para guru ketika, bukan diajar oleh para guru, yang diajarkan oleh sebahagian orang ketika mana diberikan perhatian kepada pelajar untuk apa? Untuk jadi kerja apa? Kamu masuk bidang ni, bahagian agama, kamu nak kerja apa nanti akan datang. Kan ada kan dipanggil kursus kerjaya. Okay. Pernah ikut sekolah dulu ada kursus kerjaya. Kursus kerjaya tu untuk tumpu, dan tak ada sekali lagi saya pernah dengar waktu di sekolah dulu kerjaya untuk jadi apa? Untuk jadi alim. Tak ada. Tak ada seorang pun kaunselor akan sebut dalam kursus kerjaya dia kata kamu kena jadi alim pada masa akan datang. Ada pernah dengar? Yang pernah dengar tak kamu kena masuk ni bahagian samudera. Ada gaji 40,000. Nah, kamu kena masuk bahagian petroscience. Gaji 40,000. Tapi duduk di laut 6 bulan, duduk di darat ni jadi penyu. Lebih kurang. Jadi kena kuarantin semua kali. Jadi apa ni kamu kena ni. Tak ada seorang lagi saya dengar kata nanti kamu kena masuk bidang agama ni untuk apa? Kamu kena mengaji sungguh-sungguh dalam nahwu, dalam apa untuk jadi alim. Tak ada lagi sekat ni. Kenapa? Karena memenuhi pasaran. Jadi pasaran, jadi pengajian ini jadi satu sistem ekonomi. Maaf saya sebut no. Dah jadi ekonomi dah. Pendidikan adalah ekonomi. Dulu Tun Abdullah Badawi pernah sebut pertanian adalah ekonomi. Nah, sekarang ni kita boleh guna hak tu juga. Pertanian bukan pertanian, pendidikan adalah ekonomi. Sumber ekonomi. Hak tu pernah masuk dah ke dalam sistem hak turah ni pun. Nah, pondok cari duit untuk ekonomi. Nah, pondok apa ni, buat pondok untuk jadi kaya. Buat pondok untuk apa ni, orang panggil apa? Dan seumpamanya lah. Itu. Nah, itu jadi isu sekarang ni macam-macam. Orang guna agama untuk apa ni, surah agama untuk apa ni, keduniaan dan seumpamanya. Ala kulli hal, patah balik kepada tajuk kita. Kenaan dengan sistem ini, apa yang perlu kita buat untuk pelajar-pelajar di universiti dan juga khususnya yang terlibat dengan satu langkah tapak kaki saja lagi untuk masuk ke sektor. Apa yang kita perlu buat pada waktu sekarang? Perlu kita buat sekarang adalah kita berusaha untuk membetulkan kembali daripada perpindahan maddah ilmu kepada maddah saqafi semata-mata, maddah ilmu daripada maddah kepada maklumat, mengumpul maklumat sahaja semata-mata, kepada kita mula menyusun atur tatbik ulum bagi masalah ini. Untuk kita, orang panggil apa, mengorak langkah bagi menguasai bidang ilmu tersebut dengan kapasiti masa yang kita ada. Jadi saya yakin pondok pelajar-pelajar di universiti, khususnya Uniza dan seumpamanya, setingkali kalau kata ada majlis ataupun program, pergi buat daurah contohnya, beberapa tempoh di pondok-pondok dan seumpamanya. Tetapi kita cadangkan selepas ni dengan lebih orang panggil apa, lebih kerak, maksudnya dengan cara yang lebih efisien dan juga yang bersistem, berskala besar, maksudnya lama. Bukan hanya 3 hari baca ta'lim muta'alim, khatam 3 hari ataupun ni, dan maksudnya kena mengaji sistem di pondok. Contohnya kita kata tahun ni kami akan mempelajari ilmu nahwu selama 1 bulan contohnya. Lepas tu jadi nahwi. 1 bulan. 1 bulan tu maksudnya untuk faham nahwu tadi secara umum. Nah, benda apa yang dipelajari dalam ilmu nahwu. Untuk penguasaan dia, hak tu orang panggil 30 hari baca kitab nahwu kemudian jadi nahwi. Hak tu orang panggil ilmu marketing dipanggil tu. Nah, tu marketing semua tu. Macam buka tahfiz lah, tahfiz 30 hari, hafal 30 juzuk, sehari 1 juzuk. Tu semua marketing. Masuk pondok 30 hari, keluar jadi tok guru pondok. Marketing pondok lah tu. Tak ada lah pondok buat macam tu. Cuma kita kata kena ada masa yang lebih panjang sikit dan berkala. Dan ini mampu dilakukan kalau guru tadi, guru yang mutamakin. Guru saya Maulana Syekh Muhammad Abdul Rashid Musliar daripada Malibar. Beliau dijemput oleh kerajaan Qatar ke Qatar setiap tahun untuk mengajar kitab-kitab mabadi' ulum ni daripada kecil sampai ke kitab-kitab yang besar. Dan dia pergi ke Qatar mengajar pelajar-pelajar di sana. Dia cerita kat saya ni 8 tahun, selama 8 tahun, setahun 2 kali saja pergi. 20 hari. Maksudnya tak sampai sebulan pun. Dan dalam 8 tahun tadi menerbitkan para pelajar yang mutamakin dengan ilmu. Baik, macam mana boleh jadi macam tu? Menguasai ilmu. Kenapa?
boleh jadi macam tu. Hanya dia pergi tak sampai 2 bulan. Setahun 2 kali saja boleh main macam tu. Tapi kerana guru yang mutamakin macam tu ada, dan insya-Allah nanti Syekh Muhammad Abdul Rashid doakan dia akan datang ke Zawiyah nanti pada bulan selepas raya haji nanti. Jadi saya kata kepada para pelajar, khususnya pelajar universiti yang boleh menguasai bahasa Arab dan seumpamanya, kalaulah mereka datang dan belajar dengan Syekh Muhammad Abdul Rashid ni pada dalam tempoh masa 15 hari dia datang di sini nanti, saya rasa tidaklah dikira merugikan masa mereka dan ia akan menjadi satu titik permulaan ilmu yang baik kepada mereka, khusus yang boleh menguasai bahasa Arab, yang boleh faham bahasa Arab dengan baik. Sama. Jadi kenapa macam tu? Kerana penguasaan ilmu. Sebab tu kalaulah kita pihak universiti contohnya tahu kata ada guru yang mutamakin khususnya dalam ilmu ilmu usul fiqh, dijemput guru tadi untuk datang dalam tempoh masa yang sekejap, bukan terus duduk di Malaysia kerana kita tahu kewangannya. Kita datangkan dengan contohnya 15 hari 20 hari untuk talaqi secara intensif dengan guru tersebut yang memang mutamakin dalam ilmu tersebut. Saya rasa ini tidak akan merugikan dan ini akan memberikan nilai tambah yang luar biasa kepada universiti itu sendiri. Dan sesama kena ada persediaan lah. Persediaan daripada pihak universiti untuk tadrib ataupun tamrin, latihan kepada para pelajar bagi mengikuti sistem talaqi tersebut. Macam contoh kalau di sini, di tempat saya, kalau Syekh nak datang ke sini nanti, maka kata-kata Syekh dia akan baca contohnya kitab Tasriful Izzi. Dia nak baca Tasriful Izzi. Maka saya dalam tempoh beberapa bulan sebelum Syekh datang, kena selesaikan dengan pelajar yang baru masuk contohnya ke pondok dengan ilmu tasrif. Jadi dilakukan tasrif setiap hari contohnya, sehinggalah mereka pernah dengar benda tu dan tidak jadi gharib ketika mana nanti dibahaskan hatta dalam bahasa Arab sekalipun. Jadi perlu ada tadrib. Kena ada peringkat permulaan pengajian dalam ilmu waraqat contohnya ilmu usul fiqh, kemudian naik pada peringkat syarah mahalli. Nah, dan kemudian nanti bila guru yang bahasa Arab tadi, yang bangsa yang ataupun yang menguasai ilmu tadi datang, maka ketika tersebut guru tadi akan mampu memberikan manfaat ilmu tadi kepada penuntut ilmu yang ada di universiti tersebut tanpa perlu terjemahan. Tanpa terjemahan lagi dengan bahasa Melayu. Dan Yuniza terkenal satu ketika dulu dengan penguasaan ilmu bahasa Arab daripada para penuntut ilmunya yang kita sedia maklum dengan perkara tersebut. Jadi saya kira keperluan dengan perkara tadi tidak lain tidak bukan adalah kerana untuk yang pertama penguasaan kita sendiri. Kita jangan sibuk tengok dengan orang luar dulu. Orang nak buat apa dekat agama dan apa semua. Kita jangan tengok tu. Kita dulu yang kena ada penguasaan tersebut dengan bidang ilmu yang disebutkan tadi, maka ianya sebenarnya adalah untuk berkhidmat kepada agama dan juga untuk berkhidmat kepada Al-Quran dengan hadis Nabi SAW. Dan ada satu tambahan lagi yang disebutkan oleh Maulana Syekh Ali dengan dipanggil ulumur rabitah. Ulumur rabitah di sini adalah ilmu-ilmu yang pengikat di antara ilmu syar'iyah dengan ilmu Al-Quran dan hadis, iaitu ulumul waqi', dipanggil ilmu waqi'. Ilmu waqi' ni dia panggil untuk mengetahui tentang alam. Alam ni ada 4, ada alam ashqas, ada alamul ahdas, ada alamul asya, dan ada alamul ashqas, alamul asya, alamul ahdas dengan alamul afkar. Ada 4 alam. Yang kesemua 4 alam ini mempunyai bidang ilmunya masing-masing. Contoh alamul afkar masuk dalam bicaraan itu berkenaan dengan ilmu berkaitan dengan pemikiran bangsa. Alamul ahdas contohnya bincang berkenaan ilmu tarikh. Alamul asya bincang berkenaan ilmu biologi, berkenaan ilmu haiwan dan juga ilmu berkaitan dengan geografi dan seumpamanya. Jadi pelajar ilmu perlu mempelajari benda tersebut untuk tidak jadi orang yang tasadum, yang bertentang dia dengan yang disebutkan oleh Sokrates tadi. Mereka adalah orang yang ma'al jamahir. Dengan adat mereka. Maksudnya mereka tak akan jadi bertentang. Seorang penuntut ilmu yang mutadayyin, yang munsif, mereka akan jadi orang yang mampu untuk hidup dalam negaranya. Dia tak akan jadi bertentang dengan negara dia sendiri. Contoh, kalau di tempat saya sendiri nanti akan dipelajari ilmu, contohnya pengajian am. Pengajian pernah mengaji, untuk mengaji tingkatan 6 dulu ni. Untuk tahu apa? Untuk tahu tentang perlembagaan. Cerita aja, tahu dah kelas tu memang akan tidur. Kan?
Jadi perlembagaan, tahu tentang undang-undang negara kita macam mana, sistem perundangan kita macam mana, sekadar tu jemput yang boleh membahaskan tentang masalah tersebut, lalu dibicarakan dan kita tahu negara kita ni macam mana. Untuk apa? Untuk kita tidak tersadum dengan negara kita. Sekali kita masuk campur dengan urusan yang bukan urusan kita. Sekurang-kurangnya kita tahu benda tadi. Jadi, perkara-perkara tersebut diperlukan oleh seorang penuntut ilmu, dan Kristian, hadirin semua, Kristian untuk menjaga keabsahan ilmu mereka dan juga kekuatan pemahaman mereka terhadap kitab-kitab yang mereka pelajari, Bible contohnya, mereka hanya perlu 3 ilmu. Ilmu dipanggil trivium. 3 bidang ilmu yang diperlukan apa dia? Retorik, grammar dan juga logik. 3. Dia perlukan ilmu logik, ilmu mantik, dan dia perlukan grammar, ilmu tata bahasa, dan dia perlukan ilmu retorik, ilmu balaghah. 3 ni saja untuk dia memahami situasi dalam kitab yang mereka bahaskan, untuk jadi seorang Kristian yang munsif, Kristian yang rasional. Islam ada 12 bidang ilmu dan dibahagikan dengan 4 bola mata yang kita sebutkan tadi untuk memahami Al-Quran dan hadis dan tidak keluar sebagai seorang yang ekstremis. Dan ini yang dilahirkan oleh para alim ulama terdahulu ketika kita melihat bagaimana Syekh Daud Fatani, bagaimana Syekh Samad Palembang, bagaimana para alim ulama yang terdahulu ketika mereka keluarkan kitab-kitab mereka tadi, memberi panduan kepada umat, dan umat ini tidak menjadi goyah dengan pegangan kitab yang mereka karang. Tu tak temu dengan mereka lagi, baru baca kitab mereka. Nah, bagaimana dengan mereka tu sendiri. Dan itulah yang diturunkan dan diwarisi kepada generasi demi generasi, dan kita mengharapkan pelajar di universiti juga akan mendapatkan pelajar-pelajar di universiti khususnya, kerana mereka adalah pengorak dan juga tonggak utama kepada negara yang akan berada di sektor dan juga yang akan berada di lapangan yang bersama dengan umat, dan khususnya golongan ini adalah golongan syabab, pemuda-pemuda yang mana diharapkan oleh bangsa. Maka semoga ianya akan memberi manfaat pada kita semua dengan apa yang telah saya sampaikan tadi, walaupun tidaklah secara tersusun dengan baik, tapi saya rasa moga dapat difahami lah apa yang saya sampaikan pada malam ini, insyaAllah. Jadi saya serahkan kembali kepada Tuan Moderator untuk memimpin kembali majlis. Silakan. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Sejujurnya banyak input dan manfaat yang kita perolehi dari ceramah yang disampaikan sebentar tadi. Semoga apa yang disampaikan oleh Al-Fadhil Datuk Syekh sebentar tadi dapat diterapkan dalam diri kita sebagai seorang penuntut ilmu dan dijadikan sebagai titik semangat untuk kita sama-sama menuntut ilmu dengan lebih baik pada masa akan datang, insya-Allah. Bagi meneruskan lagi majlis kita pada malam ini, kita akan buka beberapa soalan kepada para hadirin sekalian. Jadi hadirin sekalian bolehlah type soalan yang ingin ditanya di ruangan komen, insya-Allah. Ada soalan, Assalamualaikum Syekh, saya nak tanya, jika keluarga tidak support seseorang itu dalam menyertai majlis talaqi kitab, patutkah individu tersebut tetap menyertainya, dan bolehkah Syekh berikan sedikit pesanan buat ibu bapa di luar sana dalam memberikan didikan dan sokongan kepada anak-anak dalam pengajian talaqi kitab, insya-Allah. Baik, berkenaan dengan masalah ibu bapa yang tidak memberikan sokongan. Pertama sekali, dia ada 2 perkara yang perlu kita ingat. Yang pertama adalah taat kepada ibu ayah itu adalah wajib hukumnya. Yang kedua, masalah berkaitan dengan pengajian agama juga adalah wajib. Dan pengajian bagaimana yang diikuti tadi adalah pengajian berkaitan dengan ilmu fardu ain contohnya. Untuk talaqi ini maksudnya fardu ain. Secara umumnya kita faham macam tu. Dan sekarang ini berlaku pertemuan antara 2 kewajipan. Wajib untuk taat pada ibu ayah dan wajib untuk mempelajari ilmu tersebut yang dia tidak ketahui. Dan kita sedia maklum,
bahawa hukum nazirnya atau contoh bagi permasalahan tersebut adalah seperti seorang isteri yang mana meminta izin kepada suaminya untuk mempelajari hukum hakam haid. Lalu si suami tidak benarkan untuk si isteri tadi pergi mempelajari daripada guru tersebut atau mana-mana guru yang menguasai ilmu haid contohnya. Maka larangan tersebut akan berasas ketika mana suami yang melarang tadi juga alim dalam ilmu haid, maka tidak memerlukan bagi si isteri untuk keluar dalam pengajian tadi untuk pergi mencari guru yang lain kerana suaminya sendiri telah alim. Maka kalau dia tidak membenarkan pada waktu tersebut, ketidakbenaran tadi adalah dengan berasas karena dia alim, maka sepatutnya tanya kepada suaminya. Tak perlu dia keluar pada waktu tersebut. Tamam. Tetapi kalau suami tadi tidak alim dan dia melarang suaminya, isterinya. Baik, di sini sama tak pertemuan tadi? Sama. Si isteri kena wajib mentaati suami. Dan dalam masa yang sama mempelajari hukum hakam haid juga adalah wajib. Maka mana yang perlu didahulukan ketika tersebut? Yang didahulukan waktu itu adalah pergi mempelajari ilmu tersebut. Walau dia tidak benarkan dan suami tadi berdosa. Karena menghalang isterinya daripada mempelajari ilmu tadi. Tamam. Macam tu juga dengan masalah tadi. Ibu ayah mengetahui bahawa mereka tidak mampu untuk mengajarkan ilmu tadi. Dan murid tadi, anaknya tadi ingin mempelajari ilmu daripada seorang guru. Dan ketika tersebut dilarang. Maka larangan tadi kalau berasas tidak ada masalah. Kalau tidak berasas, maka ianya adalah larangan yang sia-sia. Tetapi perlulah seorang penuntut ilmu tadi beradab dan mencari jawapan yang terbaik ataupun alasan yang terbaik diberikan untuk dia mempelajari ilmu tadi. Agar tidak bertembung ataupun bercanggah dengan pengajiannya yang sedang dia lalui dan tidak bertembung dengan peperiksaan yang dia sedang hadapi dan seumpamanya, maka perkara tadi tak sepatutnya lah dihalang oleh ibu dan ayah tersebut. Nasihat saya kepada anak tersebut agar dia bijak dalam memberikan perbincangan dengan ibu dan ayahnya, kerana itu masih lagi termasuk dalam itar perbincangan ataupun dalam ruang lingkup perbincangan, dan itu bukan termasuk dalam ruang lingkup mandatory ataupun kuasa veto daripada ibu dan ayah untuk mengarahkan anak untuk itu dan ini, khususnya ketika anak tadi telah dewasa. Dan yang kedua, ibu ayah juga perlulah menjadi seorang yang bijak ketika anak tadi ingin mempelajari agama, maka itu adalah satu nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala, kerana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah taala nak orang ini menjadi orang yang baik, maka Allah akan memberikan dia faqih dalam agama. Sila. Seterusnya soalan seterusnya, Assalamualaikum Syah, saya ingin bertanya, adakah daurah kitab secara talian melengkapi rukun ilmu dan adakah inisiatif ini baik bagi kami sebagai mahasiswa ataupun mahasiswi untuk mendalami ilmu agama? Mempelajari ilmu secara talian, talaqi secara talian, mengikut kepada sistem pada zaman ini boleh dikira sebagai juga talaqi ulum. Itu salah satu daripada sistem moden yang memberi faedah yang besar kepada masyarakat dan umat itu sendiri. Maka menidakkan terus hukum talaqi dengan talian ni adalah salah satu daripada menidakkan nikmat yang telah Allah Ta'ala berikan. Menidakkan nikmat. Dan ini nikmat besar sebenarnya. Ramai para ulama yang mengajar di belahan dunia yang kita tidak mampu hadir ke tempat tersebut, tapi mampu mendengar suara mereka secara langsung. Walaupun beza hanya 1 detik atau 2 detik sahaja. Lambat sampai suara tadi. Tetapi seakan-akan kita berada di depan mereka. Dan ini adalah salah satu nikmat besar yang tidak mampu untuk diabaikan dan ditidakkan oleh sesiapa pun. Maka ianya termasuk sistem talaqi, cuma perlu meraihkan adab dan tata susilanya seperti seakan berada di depan guru tersebut. Maka perlu dalam keadaan yang rapi. Seperti kita berada depan guru tadi, maka itu akan mendapatkan keberkatan ilmu tadi. Karena kebanyakan orang ketika dalam talian biasanya dia tidak jaga benda tu. Berbeza dengan ketika dia berada dalam majlis. Kekurang sikit jaga. Kadang pakaiannya tidak lengkap, tidak berwudu. Dan boleh jadi dia hanya letak tepi telinga dia, kemudian dia tidur.
Dan seumpamanya dia tidur pula berbaring pula tu. Dan itu tidak akan berlaku dalam majlis ilmu. Karena dalam majlis ilmu yang di depan secara live, dia akan tidur dalam keadaan tersengguk-sengguk. Kan? Kan? Yang tu je. Baik. Jadi saya kira itu juga adalah salah satu daripada sistem, dan Maulana Syekh Usamah Al-Azhari pernah sebut kepada kami, hatta dalam sanad sekalipun, kalau diberikan ijazah oleh guru tadi melalui talian, maka boleh seorang tadi dikira menyambung dengan guru tersebut ketika dia mengikuti talian tadi secara langsung. Tidak dengan rakaman. Kalau dengan rakaman, tengok balik dengan syarat guru tadi. Kalau guru tadi meletakkan syarat, kata, saya boleh untuk memberikan ijazah ni kepada siapa saja yang hidup pada zaman saya ni. Yang waktu saya hidup ni, dia pun ada sekali. Seperti sanad Syekh Yasin Al-Fadani. Contohnya, Syekh Yasin Al-Fadani mengijazahkan seluruh ijazahnya kepada siapa sahaja yang di kalangan ahli bumi yang ada pada waktu tersebut di bumi. Yang hidup waktu itulah Syekh meninggal tahun 1990. Maksudnya siapa yang lahir pada tahun tersebut, yang dia ada di atas muka bumi waktu itu, dia boleh untuk menyambung sanad dengan Syekh Yasin. Terus. Dan bersambung. Sanad dia sangat tinggi lah. Cuma tak sempat temu. Tak sempat berjumpa. Itu syarat Syekh Yasin Al-Fadani. Tapi kita malulah. Tengok sambung sanad dengan Syekh Yasin Al-Fadani. Orang tanya ni, bila pergi jumpa Syekh Yasin Padang? Lahir tahun bila? Dan saya lahir tahun 1980 apa ni, sekian-sekian. 89. Nah, Syekh meninggal tahun 1990 contohnya. Saya tanya, masa tu saya 1 tahun. Pergi Mekah jumpa Syekh Yasin sebelum meninggal. Tak. Syekh Yasin duduk di Mekah lah, saya pun duduk di Kedah je waktu tu, dia kata. Contoh, kan. Saya duduk di Kedah, dia apa ni, Syekh Yasin dalam sanad dia sebut, kata dia bagi ijazah semua kepada ahli al-ard yang ada pada waktu tersebut. Jadi saya termasuk orang yang hidup pada waktu tu. Maka sanad saya pun bersambung sekali. Hadza ni'mah min Allah. Ni'mah min Allah Ta'ala bersambung dengan mereka, dan juga agar tidak terputus sanad tersebut. Tetapi orang yang dia tahu rasa malu, maka dia tak akan sambung juga, maka dia pergi cari pula para murid Syekh Yasin Al-Fadani untuk menyambung sanad tadi secara hakiki. Saudara, maksudnya kata memang saya ambil keilmuan tadi dan bersambung sanad keilmuan tu dengan beliau. Itu maksudnya. Tamam? Ada lagi? Soalan seterusnya, Assalamualaikum Syekh. Bagaimanakah taraki secara berguru ini dapat melahirkan akhlak Rasulullah yang indah dengan kebenaran cahaya ilmu dan cahaya ilmu yang diterima? Namun ada segelintir para penuntut ilmu yang bertaraki ilmunya banyak tetapi tidak membuahkan adab yang baik dan tidak memberi manfaat kepada umat, malah semakin membawa perpecahan. Mohon pencerahan Syekh. Jazakumullah khair. Sebenarnya talaqi ulum ini bukanlah sebagai jaminan seorang tadi akan lahir sebagai seorang yang beradab. Kenapa saya sebutkan macam itu? Kerana kalau tidak diraikan syarat-syarat pula ketika mana dalam menuntut ilmu, maka mereka tidak akan mampu melahirkan adab yang baik ketika talaqi. Kerana talaqi memerlukan kepada yang pertama sekali ketika dibahas oleh para ulama adalah ikhlasun niyah. Talaqi itu sendiri memerlukan ikhlasun niyah. Maka yang pertama kalau dibenarkan, dibetulkan, maka akan betul perjalanan tersebut. Kerana ilmu ni adalah sesuatu yang mahal dan azim. Sesuatu yang azim, yang agung ketika masuk ke dalam jiwa seseorang, maka dia akan timbul perasaan azim. Dia akan rasa besar. Sebab tu kita perhati, ada orang dia makin menuntut ilmu, makin rasa besar diri dia. Dia makin rasa orang ni semua tak erti. Dia akan makin rasa semua orang tak pandai macam dia pandai. Dan dia akan memandang semua orang jahil, dia yang paling alim. Semua orang ahli bid'ah, dia ahli sunnah wal jamaah. Semua orang adalah ahli orang panggil ahli punah, dia ahli sunnah. Dia yang paling, saya, aku dan aku. Dan ini yang menyebabkan iblis gugur. Kenapa? Kerana ada ilmu tapi tidak ada ikhlas. Sebab tu kata tadi Syekh Alawi Saqaf mengatakan bahawa lil abdi, perlu bagi abdun, hamba tadi ada 4 perkara. Al-ilm, wal-amal, wal-ikhlas, wal-qawf. Ada 4 benda ni. Jadi 4 benda ni kalau ada bagi penuntut ilmu, maka dia akan lahir seorang penuntut ilmu yang munsif. Yang susah pada zaman lah adalah mencari penuntut ilmu yang munsif. Ada sebahagian penuntut ilmu yang ajaib, yang hanya baru menuntut ilmu, mula bertentangan dengan para alim yang lebih tua daripada dia. Ini ajaib. Dia baru tuntut ilmu je, dia mula cari kesalahan para guru yang lebih dulu menuntut ilmu daripada dia. Yang lebih lama lagi tuntut ilmu daripada dia, dia duk cari kesalahan. Dia pula cari kesalahan. Dia pula jadi macam tak apa nak senang hati. Ada hasad. Ada cemburu dengan para guru.
Dan ini adalah penyakit bagi penuntut ilmu yang disemadikan, yang telah dibukukan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Ar-Rimi, maaf sebut nama walaupun dia alim kabir. Ar-Rimi, Jalaluddin Ar-Rimi, salah seorang alim yang mensyarahkan Tanbih 20 jilid. Tanbih Al-Imam Syirazi disyarah oleh beliau, faqih Syafi'i yang ajib. Alim, keilmuannya luar biasa. Al-Yamani, orang Yaman. Tapi masalah satu je, dia suka celah Imam Nawawi. Dan ini kisah ni disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Ad-Durarul Kaminah. Cerita tentang Jalaluddin Ar-Rimi. Jamaluddin Ar-Rimi kan Jalaluddin. Jamaluddin Ar-Rimi. Yang beliau ni sering mencela Al-Imam Nawawi dalam majlis beliau. Akan sentiasa kata, kalau cari apa-apa pandangan sikit, dia akan kata Imam Nawawi. Dia akan selalu perli Imam Nawawi. Soalan macam Imam Nawawi. Kenapa Imam Nawawi diangkat? Soalan macam tu. Kenapa Imam Nawawi yang jadi muharrir mazhab? Padahal dia juga alim. Jangan soalan macam tu lah. Dan ketika dia mati, apa yang berlaku? Lidahnya terjelai keluar. Warna hitam. Sampai ke dada. Dan ada seekor kucing datang, lompat dan gigit lidahnya dan diputuskan lidah tadi dan bawa lari lidah tersebut. Kata Imam Ibnu Hajar, ini adalah kerana bahana mencela Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu anhu. Kerana selalu mencela Al-Imam An-Nawawi. Tengok, berhati-hati. Kerana macam mana sifat tadi boleh ada? Walaupun dia alim kabir. Kerana ni sifat. Dia tidak akan boleh selamat benda ni melainkan orang ni ada sifat dalam jiwanya yang dia ni sifatnya tidak kisah. Tu. Siapa yang diberi ilmu oleh Allah Ta'ala, dia jadi alim, lebih lagi alim daripada dia. Dia hanya dalam hati dia, alangkah indahnya kalau saya pun jadi alim macam dia. Maka dia pun usaha dengan ilmu untuk jadi alim macam fulan. Tapi tak ada sikit pun dalam hati dia ketika fulan tadi dipuji, ketika fulan tadi diberikan kedudukan. Tak ada dalam hati dia kata, kenapa dia yang diberi kedudukan? Kenapa saya tak diberi kedudukan? Dan ini adalah akhlak. Dan ini tidak akan berlaku melainkan ketika mana akhlak seorang tadi warisi daripada gurunya. Karena gurunya juga akhlaknya macam tu. Tidak ada sifat dengki dan juga tidak ada sifat berasa dengan siapa-siapa pun. Saya dengan saya dan orang yang dapat nikmat tadi, itu nikmat yang telah Allah Ta'ala tetapkan kepadanya. Yang ni kena ada dalam jiwa penuntut ilmu. Dia kena mengaji yang ni. Kena mengaji ikhlas. Kena mengaji dengan tawaduk. Kena mengaji dengan rasa tidak ada apa-apa. Kena mengaji dengan sifat, dengan tujuan adalah untuk mengelakkan jahil bagi dirinya. Bukan untuk tanafus dengan akran. Tanafus maksudnya untuk dia nak sekadar berlumba-lumba dengan teman dia. Ataupun untuk menunjukkan kata dia lebih alim daripada orang lain. Ataupun untuk dipanggil dia alim. Ataupun untuk bertugas dengan pihak-pihak yang tertinggi untuk mendapatkan pangkat dan kedudukan semata-mata. Ya tu. Baiklah, seterusnya, Assalamualaikum. Bagaimanakah kita mahu mengukuhkan penguasaan ilmu alat melalui pembacaan kitab? Bagaimana untuk penguasaan ilmu alat dengan pembacaan kitab? Yang pertama, kena kuasai alat dulu lah sebelum baca kitab. Nak baca kitab, satu. Baca kitab ni maksudnya dia ada peringkat yang kedua. Yang proses pertama adalah penguasaan alat dulu. Alat al-fahmu wal-ifham dulu. Nahwu dan sarafnya terlebih dahulu untuk kita gabung jalinkan antara satu kenyataan tadi benar ataupun tidak. Contoh. Jadi saya nak bagi contoh, tapi terlupa, tapi soalan ni bagi mengingatkan balik. Contohnya kita kata asy-syamsu muhriqah. Contohnya. Matahari itu memancar, terik. Ataupun kita sebut api itu panas. Baik. Jadi seorang yang belajar dengan ilmu, selain daripada dia tahu dulu yang pertama cara bacaan bagi bacaan tersebut, an-nar muhriqah. Api membakar. Maka dia kena tahu juga selain daripada itu mana satu rabit di antara di antara subjek an-nar dengan muhriqah, dengan membakar tadi ni ada keterkaitan ataupun tidak. Dipanggil rabitah di antara keduanya tadi. Maka nisbah di antara an-nar dengan dengan membakar tadi ada ataupun tidak dan juga tepat ataupun tidak. Setelah diketahui ketepatannya, ya benar, api membakar. Baik, dilihat pula dari mana diambil bahawa api itu membakar. Daripada dalil syarak, daripada daripada penelitian yang berbentuk
hissi, dalilnya adalah hissi. Dalilnya adalah panca indrawi yang dilihat dengan matanya, dan kemudian tajribah ataupun pengalaman demi pengalaman yang dilalui bahawa api itu membakar. Maka tak boleh kalau ada orang yang ketika membaca bacaan macam ni, ketika dia buka satu buku, dan kemudian dia buka satu buku dia dan dia lihat doktor menyebutkan kata ubat ini, gabungan ubat ini akan menjadikan natijahnya demikian. Maka dia akan jadi seorang pembaca yang macam mana? Ni, kalau nak alat ni, antara alat dalam ilmu mantik contohnya. Dia akan gabungkan di antara subjek dengan predikatnya, tepat ada nisbah ataupun tidak. Kemudian pengambilan ini daripada mana? Daripada hissi ke ataupun daripada syar'i? Kalau daripada hissi maknanya ni daripada kajian ataupun daripada makmal yang dikeluarkan, maka dia tidak akan minta pada waktu tersebut dengan dalil syarak, karena permintaan pada waktu itu tidak tepat. Contoh kalau orang tanya, orang kata, kalau kamu lakukan ubat ni, kalau kamu buat macam ni, mujarrabat dia, kalau kamu buat macam ni, kamu akan dapat sekian-sekian. Biasaannya macam tu. Lalu dia minta, mana dalil? Hadis Nabi SAW. Ini dalil kata apa? Dalil kata orang ni sebenarnya akalnya tidak tersusun. Nah, akalnya tak tersusun lagi, untuk baca kitab pun tak tersusun. Sebab tu bila dia baca kitab, dia tidak akan boleh membaca dengan bacaan yang mendalam seperti dibaca oleh para ulama. Sebab tu kalau baca dalam buku How to Read a Book, karangan Mortimer J. Adler, dia akan ajak cara membaca. Cara membaca tu untuk ambil manfaat dan maklumat dalam bacaan tersebut. Dan dia ajak dalam sistem yang dia tahulah. Manakala dalam sistem kita dalam Islam, kalau kita buka buku syarahan para ulama, Matan Abi Syuja', syarahannya Al-Imam Abi Syuja' disyarahkan oleh Imam Ibn Qasim Al-Ghazi. Kemudian dihasyiahkan oleh Al-Imam Al-Bajuri. Cuba tengok macam mana Imam Bajuri komentar matan Fathul Qari, syarah Fathul Qari. Bagaimana dia komentar kalam tersebut, dan bagaimana dia boleh bagi komen, dan dia kata sebaiknya macam ni sepatutnya disebut oleh beliau. Ini umpamanya salah satu cara bacaan. Dan ada kitab-kitab bacaan yang disusun oleh para ulama dalam ilmu Islam, contoh seperti Samarus Sumam, antaranya Al-Imam Sambati kalau tak silap, atau Sambalawi. Ada karang kitab berkenaan dengan cara bacaan untuk kita gabung jalinkan di antara mubtada dengan khabar, dan juga untuk kita letakkan di antara makna bagi kalimah tersebut, kena ataupun tidak, untuk kita nisbahkan di antara dua kalimah dan seumpamanya. Maka untuk bacaan kita, maka perlu penguasaan alat terlebih dahulu agar kita tidak terlencong daripada bacaan kita yang sebenarnya. Maka ni ada dalam Adabul Qiraah ataupun Adabul Mutala'ah yang dikarang oleh banyak para ulama, antaranya yang disusun oleh Syekhuna wa Habibuna Syekh Ahmad Azhari. Syekh Ahmad Azhari ada satu risalah khas berkenaan dengan Adabul Mutala'ah, yang tu perlu untuk dikuasai terlebih dahulu apa yang perlu dihadam ataupun yang perlu dikuasai oleh penuntut ilmu sebelum dia mengorak langkah kepada peringkat kedua, iaitu membaca. Maksudnya gitu. Ini kalau dalam ilmu bahasa Arab lah khususnya. Hatta dalam ilmu bahasa Melayu pun kita ada mantik kita sebenarnya. Setiap bangsa ada mantiknya. Maka perlu dipelajari mantik. Perlu dipelajari ilmu bahasa untuk kita tidak bertembung dengan tulisan yang ditulis pada tersebut, dan untuk kita menilai. Tengok tulisan ni tepat ataupun tidak pada sudut hakikah dan juga waqi'. Maksudnya gitu. Sila. Baik, insyaAllah ini soalan terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh, bagaimanakah cara untuk nak mula ataupun approach seorang guru untuk kita bertalaki? Itu lebih-lebih lagi di alam universiti. Adakah kita perlu minta terus kepada ataupun doktor tersebut, ataupun ada cara lain ataupun siasatnya yang tertentu ya Syekh? Baik. Ini dipanggil politik, ni panggil ilmu politik. Politik nak mengaji. Politik nak mempelajari ilmu. Saya dulu, ni saya cerita pengalaman saya lah. Ramai juga orang tanya pengalaman saya sendiri, macam mana saya dulu mengaji dengan guru-guru dan boleh dekat dengan para guru. Yang pertama, hadza ni'mah minallah. Itu nikmat daripada Allah Ta'ala, dan itu kena doa. Dia ada doa pengasih, doa pengasih. Dan ini bukan pengasih bagi orang perempuan berkenan. Ia pengasih bagi para guru jatuh hati dan kemudian akan kasih dengan murid tersebut. Ada doa dia. Baik. Doa tu dia kena main menadah di zawiyah. Dia tak boleh bagi bukan peri tu. Kemudian yang kedua, dia kena bijak dalam berbicara dengan guru tersebut untuk ambil ilmu. Dan ada adab yang tinggi dan luar biasa.
Kerana kita nak dapatkan nasihat ataupun panduan daripada seorang ni, kadang-kadang bukan masa yang yang singkat dan sekejap. Kadang ambil masa. Saya pernah bersembang dengan Maulana Syekh Ahmad Mamduh hafizahullah taala satu hari di Mekah, waktu tu ketika kami musafir sama-sama. Jadi dalam perjalanan tu saya beritahu kepada Syekh, ini sebelum pertemuan tu, waktu di Malaysia. Setelah saya bawa Syekh Ahmad Mamduh datang. Saya mengaji dengan Syekh Ahmad Mamduh tahun 2009 lebih kurang. Kemudian saya bawa Syekh datang pada tahun 2010. 2010 Syekh datang ke Malaysia. Dan saya yang bawa Syekh pergi ke tempat-tempat pengajian yang bersama dengan dengan Matin waktu tu, dengan Ustaz Yusaini. Dan kemudian waktu Syekh dah balik ke Mesir, selepas dah duduk sini lebih kurang 10 hari, dan saya telefon Syekh. Saya kata, Maulana, boleh tak kalau nanti balik ke Mesir, saya nak mengaji dengan Syekh secara khusus. Baru minta. Setelah baik dah berapa dah? Hampir setahun. Baru saya minta. Yang ni dilakukan oleh Maulana Syekh Ahmad ketika mana bersama dengan guru beliau Syekh Abdul Jalil Kharanshawi. Syekh Abdul Jalil Kharanshawi ini adalah guru kepada Maulana Syekh Ali Jumaah hafizahullah yang digelar Syafi'i Saghir. Syekh Abdul Jalil Kharanshawi ini digelar Syafi'i Saghir. Alim kabir, mutabahir dalam ilmu ya, luar biasa. Gergasi Al-Azhar zaman tu. Syekh Abdul Jalil Kharanshawi ini mengajar di kuliah doktorah. Di peringkat doktorah lah, peringkat PhD di Azhar. Dan Syekh Ahmad waktu tu masih BA. Tapi pernah sekali Syekh Ahmad pergi dekat dia, jumpa, kata nak pergi mengaji dengan dia. Dan Syekh tolak. Tolak mentah-mentah je, kata, kan saya sibuk, saya ada urusan macam-macam lah kan. Kamu pun tahu saya punya urusan kerja saya macam mana semua sekali. Macam tu. Dan apa yang Syekh buat lepas tu? Syekh teman Syekh Abdul Jalil Kharanshawi je setahun. Setahun teman bawa balik rumah. Naik bas sekali. Jalan dengan Syekh. Tak ada sembang pasal mengaji langsung. Nah, tak ada sembang pasal pelajaran, tak ada sembang pasal ilmu kitab, apa semua tak ada. Hanya teman Syekh balik ke rumah. Dan kemudian waktu tu Syekh dah pakai kereta sikit, Syekh kata bawa Syekh Abdul Jalil Kharanshawi balik daripada Universiti Al-Azhar di Jamiah, balik ke rumah beliau di dekat dengan Hayu Sabi'. Hantar dekat dekat tempat tersebut. Tiap-tiap hari selama setahun. Selepas setahun apa yang berlaku, tanpa Syekh minta, Syekh Abdul Jalil sendiri kata, mai ke rumah aku, kita akan baca kitab. Dia kata. Ni orang panggil apa? Dia panggil politik. Dia bukan politik kotor lah dia panggil ni. Ni politik politik bersih dia panggil. Politik bersih untuk baik dengan guru tersebut. Nampak? Kemudian dia lagi. Saya sendiri pernah jumpa dengan Syekh Ahmad dan saya beritahu kepada Syekh, Maulana, saya nak nanti kalau balik ke Mesir nanti, saya nak mengaji dengan Syekh. Saya kata, Muhammad, nanti datang dulu nanti. Kita sembang lain nanti macam mana. Kamu pun tahu waktu saya macam mana. Dan kemudian pernah sekali waktu di Mekah, saya bersebut pada Syekh, saya kata, Maulana, boleh tak kalau lepas balik nanti saya pergi 5 minit je. Saya kata saya nak pergi mengaji dengan Syekh di Darul Ifta. Boleh tak? Syekh duduk di Darul Ifta di tempat fatwa. Dan saya kata saya nak pergi duduk dengan Syekh pergi mengaji kitab. Dan kemudian kalau saya suruh saya balik walau 5 minit. Dia kata, saya pun tahu, kamu pun tahu saya sibuk. Kamu pun tahu saya ni ada anak bini apa semua. Kalau kata duk mengajak lagi, lepas tu kerja lagi, saya akan balik lewat apa semua kali. Nanti bini saya suruh tidur luar. Dia melawak lah. Kemudian saya kata, kalau macam tu Syekh, 5 minit pun tak apalah. 5 minit je. Saya pergi baca sikit, Syekh syarah sikit je. Saya balik tu. Syekh gelak. Syekh gelak waktu dengar 5 minit tu. Syekh kata, ayat ni adalah ayat yang aku sebut dulu kepada Maulana Syekh Ali Jumaah. Waktu mula-mula jumpa dengan Syekh Ali Jumaah, kata dia dengan Syekh Amru Wardani datang ke Universiti Al-Azhar, ikutlah pengajian Maulana Syekh Ali Jumaah. Dan kemudian setelah pengajian, mereka dua pergi jumpa Syekh Ali. Waktu tu baru habis lepas kelas. Kemudian terus jumpa dan bagi tahu, kata, saya Amru Wardani dan saya Ahmad Mamduh. Mereka dua orang waktu tu masih umur 18 tahun lebih kurang, kalau tak silap. Kata dia, kami datang nak belajar dengan Syekh. Syekh Ali kata, kamu pun tahu aku sibuk dengan ahli fatwa lagi. Dan Syekh tak di mufti lagi. Dan aku dengan universiti lagi, dengan majma' buhus lagi, kata-kata macam-macam lagi kata. Dia kata, Syekh, 5 minit pun tak apa dah Syekh. 5 minit ni Syekh Ali gelak. Dan Syekh Ahmad kata, aku teringat balik hal sebut ni macam aku sebut dulu kat Syekh Ali Jumaah. 5 minit juga minta. Dan Syekh Ali kata, kalau macam tu, mari ke universiti nanti, ada waktu tentu selepas sembahyang Zuhur, bawa main kitab Idah Mubaham, kitab mantik. Maka bawa main mengaji mantik. Pertama mengaji mantik dulu dengan Syekh Ali Jumaah. Berapa minit? 5 minit sungguh. Syekh Jumaah dalam surau di Universiti Azhar dekat kuliah syariah. Bawah tangga je surau tu.
Pergi duduk dengan Syekh Ali, 5 minit Syekh syarah, 5 minit. Tu Syekh kata, cukup 5 minit, balik. Dan dari 5 minit tu, jadi 5 jam satu hari. Duduk di rumah Syekh terus. Pergi mengaji terus di rumah Syekh di Doi waktu tu. Di Doqi. Nah, dekat atas daripada Heliopolis, atas daripada Kahirah lagi. Daripada 5 minit jadi 5 jam. Saya pun daripada 5 minit jadi pengajian mingguan dengan Maulana Syekh Ahmad, dan saya satu-satunya murid yang belajar dengan Syekh hampir 10 tahun setelah tu. 10 tahun dengan Maulana Syekh Ahmad Mamduh hafizahullah taala. Hanya dengan apa? Dengan teknik permintaan tadi. Jadi kita kalau nak pergi mengaji dengan guru-guru, jangan pergi terus musadamah. Pergi. Syekh, saya nak mengaji dengan Syekh. Syekh kenal kita pun tak. Sungguh ke nak mengaji ke tidak? Dan ramai dah pelajar yang macam tu. Saya nak mengaji dengan Syekh. Boleh tak saya nak mengaji dengan Syekh? Mai 2 kali, tak mai dah lepas tu. Nah. Tak, saya nak tengok dulu kadang-kadang orang ni betul ke nak mengaji dengan aku. Tak, pergi baik dulu dengan Syekh. Baik dulu. Ataupun dengan guru yang kita nak suruh dia mengaji. Dia macam nak ambil ilmu ni pun dia kena ada politik. Sebab tu kalau seorang guru yang mutamakin, kemudian dia terima anak murid untuk mengaji dengan dia. Anak murid tadi tak ambil peluang betul-betul mengaji dengan guru yang mutamakin. Ini adalah kerugian yang luar biasa. Nah. Ketika dia mampu bagi masa dia boleh duduk dengan para muridnya, dia boleh bagi dengan sepenuh kehidupannya dengan para murid, maka ni kerugian ketika mana murid tadi tidak benar-benar mengambil faedah daripada guru tersebut. Jadi kerana itu, jangan menyesal ketika mana masa telah berlalu. Maka ambil peluang sungguh-sungguh dengan para guru untuk kita mengambil faedah dengan mereka di mana sahaja mereka berada, insya-Allah. Tapi kena ada tekniknya. Nah, teknik tadi saya dah bagi tadi, tu free, cuma doa yang tak bagi. Yang tu berbayar. Nah. Berapa je. Tu kena mai lah. Kena mai ke Zawiyah lah, mana boleh. Yuniza kena buat rombongan lah. Kena mai. Lepas tu peringat saya balik lah. Tu. Baik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Terima kasih banyak kepada pihak Yuniza dan juga kepada moderator dan juga YDP dan seluruh yang terlibat. Semoga kita dapat bertemu lagi pada masa akan datang, insya-Allah. Saya mohon ampun, mohon maaf kalau ada terkasar bahasa, tersalah dalam bicara. Soalan-soalan yang tak mampu dijawab, yang tidak sempat untuk kita layan pada malam ni, kita tangguhkan nanti pada masa akan datang ataupun pada masa yang dibenarkan nanti, insya-Allah. Ini setakat itu dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selesai sudah sesi soal jawab pada malam ini. Kita teruskan kepada sesi terakhir. Itu kami ingin minta sedikit ataupun khulasah Syekh daripada malam ni, dan sedikit doa penutup buat kami sebagai talibul ilmi, insya-Allah. Khulasahnya pada malam ni ialah kita perlu bergerak ke arah penggabungan di antara ataupun semangat anak-anak muda yang mempelajari ilmu di universiti dengan talaqi ulum secara serius. Dan kita memerlukan kepada tenaga-tenaga pelajar-pelajar yang berkualiti dalam ilmu. Kalaulah dalam bidang-bidang yang lain mempunyai kepakaran yang diakui, kalau dalam ilmu matematik, dalam ilmu bahasa Inggeris, dalam ilmu perubatan, dalam ilmu apa sekalipun, dalam ilmu pembinaan, dalam ilmu engineering dan seumpamanya, ada pakar-pakar yang mana dilahirkan dan ini membuktikan kata guru-guru yang mengajar tadi juga pakar dalam bidang tersebut. Tapi kenapa dalam bidang agama tidak mampu dengan demikian? Seolah-olah macam terlalu mudah sangat pula dan juga terlalu bermudah-mudah dengan urusan tersebut. Jadi ini sebagai lontaran dan juga perkara yang perlu kita fikirkan bersama-sama untuk kita penambahbaikan dalam bidang tersebut, dalam perkara tersebut. Dan anak-anak muda yang ada jiwa dan semangat dalam menuntut ilmu ni, teruskan menuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu Wa Taala dan jadi orang yang bermanfaat untuk agama dan juga untuk ahli sunnah wal jamaah, Asy'ariyah dan Maturidiyah, dan menjadi pemangkin kepada negara kita, khususnya di negara Malaysia yang tercinta ini, dan juga kepada dunia amnya, ke dalam dunia Islam dan dunia umat ini seluruhnya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.